menunjukkan beberapa perilaku ataupun karakter. Jadi saya dapati kenapakah murid seperti ini ada kelainan tingkah laku, cara berkomunikasi dan cara berinteraksi, kan? Jadi saya pun mulalah membuat sedikit pembacaan, kemudian saya buat pemerhatian dan temu buah ibu bapa, dan daripada itu saya dapati bahawa sesungguhnya kanak-kanak autistik ini sangatlah istimewa dan unik. Sebab tajuk buku ni pun ditulis rahsia dan keunikan. Maksudnya mereka ni ada macam banyak rahsia yang kita tak cungkil, kita tak tahu kan. Jadi saya pun berusahalah untuk mendapat maklumat dan menulis supaya menjadi panduan kepada orang lain, khususnya ibu bapa dan guru-guru, macam mana nak berhadapan dengan murid-murid yang ada ciri-ciri autisme. Sangat menarik, Doktor. Okay, baiklah. Mungkin ada di antara pendengar yang masih baru mengenai autistik ini. Jadi persoalannya mengenai autism, adakah ianya sama dengan disleksia, sama dengan ADHD? Jadi kita nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan autism ini sebenarnya, Doktor? Boleh Doktor terangkan? Ya, okey, baiklah. Sebenarnya kadang-kadang kita tengok dari segi istilah pun kita tahu autisme kita tak sama lah dengan ADHD kan, ejaan pun lain kan, jadi mestilah ada perbezaannya lah. Jadi perbezaan ini kita boleh lihat dari segi definisi, iaitu kita merujuk, saya khususnya merujuk beberapa definisi daripada beberapa organisasi, maksudnya dari segi psikologi, dari segi psikiatri kan. Jadi kalau kata dari segi IDEA tu dia ada definisi tersendiri. Manakala APA atau American Psychiatry Association tu pun dia ada definisi tersendiri. Okey, jadi dalam saya diterangkan definisi berdasarkan pelbagai pihak lah. Cuma saya buat conclusion di sini. Autism ni ataupun autisme ni berkaitan dengan ketidakseimbangan perkembangan kognitif, psikologi, psikososial, tingkah laku, emosi, rohani dan sebagainya. Dalam buku ni terangkan untuk kita kena pasti tahu siapakah kanak-kanak autisme ni, kita perlu merujuk kepada beberapa senarai semak, beberapa ciri yang kita boleh tahu bahawa mereka itu adalah autisme. Jadi dalam buku ini saya terangkan juga dalam segi kognitif tu macam mana nak bezakan kanak-kanak autisme dengan kanak-kanak yang lain. So ini adalah satu panduan lah untuk kita kena pasti. Jadi daripada senarai semak tu kita dapat tahu lah tahap juga autisme tu ada yang tahap ringan atau mild, tahap sederhana dan tahap yang berat lah. Okay. Faham. Jadi itu adalah yang dimaksudkan autism. Okay, baiklah Doktor. Sekejap. Okay, kita tahu bahawa autism ini merupakan salah satu keunikan yang ada pada murid berkeluhan khas. Jadi kita nak tahu adakah mereka ini mempunyai peluang ataupun obat untuk sembuhkan mereka supaya mereka menjadi murid-murid yang tipikal. Boleh Doktor terangkan mengenai cara perubatan dia, apakah kaedah dia? Silakan Doktor. Ya, tak ada masalah, boleh kita kongsi. Sebenarnya kalau kita lihat autisme ni bukanlah penyakit. Sebab kalau penyakit kan ubat kan. So autisme ni lebih merujuk kepada ketidakseimbangan perkembangan. Maksudnya mereka boleh dipulihkan tetapi bukanlah hendak disembuhkan, sebab kalau disembuhkan dia dah masuk penyakit kan. Jadi untuk pulihkan keadaannya, contohnya kanak-kanak autistik ni dia ada masalah bahasa dan komunikasi, dia masalah interaksi sosial ataupun dia ada masalah berkaitan tingkah laku. Jadi semuanya ni kita boleh pulihkan melalui intervensi atau terapi. Dan kita tidak perlulah memberinya ubat sebab kita nak menyembuhkan penyakitnya. Jadi dalam buku saya juga saya terangkan apakah intervensi yang sesuai untuk murid-murid tersebut dan kanak-kanak tersebut. Apakah aktiviti terapi yang mereka boleh lakukan. Jadi dalam hal ini kita nak membantu dia pulih daripada keadaan yang mungkin yang teruk menjadi lebih ringan.
Ataupun yang ringan tu mungkin kita nak pilihkan supaya dia tidak ada lagi ciri-ciri yang menunjukkan dia ada autism tu. Oh, kiranya Ha. maafkan saya, kiranya mereka yang autism ni berpeluang untuk jadi murid yang normal lah. Kira boleh masuk ke dalam kelas inklusif. Macam tu, Doktor? Ya, kebanyakan yang berjaya tu mereka boleh Mhm. masuk ke kelas inklusif. Maksudnya Faham. biasanya yang autism tahap ringan tu, yang mild tu Mhm. mungkin dia ada sedikit-sedikit ciri-cirinya dan dia boleh belajar seperti murid-murid normal yang lain lah. Maksudnya dia boleh masuk ke kelas inklusif. Ah. Dan mereka ni apabila masuk ke inklusif, mereka belajar seperti murid-murid yang lain. Mereka boleh Mhm. ambil exam, boleh lulus dan boleh melaju pelajaran hingga ke peringkat yang tinggi. Saya nak bagi Oh. satu contoh Aslam, murid saya dulu Ya. belajar UPSI juga, Jabatan Pendidikan Khas. Ya. Sekarang dia jadi cikgu pun. Kiranya dia tu Ya, autism. dia Asalnya autism. dia memang autism. Jadi Ah. tetapi dari peringkat sekolah rendah hingga Mhm. menengah hingga STPM dia inklusif sebab dia punya tahap tu Ah. ringan. Hmm. Dia ibu bapanya memberinya intervensi dan juga terapi. Ah. Kiranya ibu bapa Uh, mereka tu kira macam doktor ke apa, Doktor? Ibu bapanya mungkin golongan educated juga. Jadi dia lihat anaknya ni Ah. cuma ada masalah sedikit komunikasi. Okey, Faham, tetapi faham. dari segi kognitif dia boleh belajar sebab kebanyakan juga lah kanak-kanak autistik ni ada kebolehan Mhm. kognitif yang luar biasa. Mhm. Tetapi kadang-kadang ibu bapa atau guru tidak sedar keistimewaan tersebut. Jadi anak-anak ini tidaklah diberi kita kata Mhm. diberi rangsangan lah untuk dia berjaya. Kan, jadi sebab itulah ibu bapa atau guru-guru patut peka atau prihatin dengan kelebihan yang murid-murid autistik ni ada. Sebab itulah Hmm. keunikannya murid tersebut. Saya bagi contoh lah dulu semasa saya mengajar di sekolah, murid saya Mhm. ni autistik 15 tahun. Memang komunikasi interaksi sosial tu dia tak boleh langsung, tak boleh bertentang mata, tak Hmm. boleh berkawan, bergaul, tak mau bercampur dan sebagainya, tetapi kondisinya Mhm. bagus terutama dalam matematik. Jadi sebagai contoh, saya Mhm. minta dia tuliskan sifir, sifir 1, sifir 2 sampai sifir 10. Mhm. Dia buat tu sekejap saja tetapi dia lebihkan tambah lagi sifir 11, 12, 13, 14. Kita pun Oh. kita mungkin bagus dekat 12 je kan. Betul. Tetapi budak ni saya pun terkejut sampai sifir 14 dia boleh buat Oh, spontan. kiranya memang istimewa lah kiranya. Ya, Ada dia kelebihan boleh sila mereka tanya. tersendiri. Ya, Ah. dia ada kelebihannya, keunikannya yang mungkin kita orang biasa pun tak dapat. Betul betul. Dan ya, lagi seorang murid saya dulu, lelaki juga, Chinese, 16 tahun. Mhm. Tidak boleh berkomunikasi, tidak boleh bertutur, okay? Tidak mahu berkawan dan selalu diketawakan oleh kawan-kawan. Tetapi dia punya daya ingatan sangat bagus. Dan dia punya kelebihan istimewa ialah bakatnya tu dia boleh melukis seperti mana kita fotokopi. Dan saya sangat terperanjat. Saya cuma test dia. Saya kata saya tengok dia suka melukis. Dan setiap hari Mhm. dia pegang pen dan buku atau kertas kosong. Setiap hari. Jadi, Oh. jadi nampak kan maksudnya dia ada minat untuk menulis atau melukis. Betul tak? Betul betul. Sebab tu dia pegang Hmm. pensel dan dia bawa buku di atas tangan ni. Dia pegang buku tu bukan dia pegang. Dia letak di atas tapak tangan. Okay, dia selalu bawa je. Ya, Gimana-mana dia bawa di mana-mana dia bawa. Pensel Ah. dengan buku di atas telapak tangan.
besar, tapi kita Mhm. boleh lihat dari segi sumbangannya tu macam mana. Ya, betul saya. Okey, baiklah doktor. Kita kita tahu bahawa kanak-kanak autistik ini ciri-ciri mereka mungkin dari segi fizikal tu dia nampak normal macam biasa, tetapi dari segi kognitif, dari segi pemikiran mereka ini mempunyai 3 kelainan daripada kita kan. Ya. Jadi untuk lebih terperinci kita nak tahu apakah ciri-ciri umum lah, ciri umum mengenai autism ni doktor. Ya, baiklah. Okey, kalau nak tengok ciri umum yang ketara, kita akan lihat 3 aspek lah, 3 kelainan tu, iaitu dari segi bahasa dan komunikasi, dari segi Mhm. interaksi sosial dan dari segi tingkah laku. Jadi Okey. kita lihat dulu dari segi komunikasi dan bahasa, dan Mhm. kita dapati kadang-kadang autistik ni dia bercakap bahasa terbalik. Oh, maaf maaf doktor, macam mana tu terbalik tu? Bahasa terbalik, maksudnya kadang-kadang kita cakap macam ni, saya Mhm. hendak makan, tetapi yang dia Aha. cakap ni, awak hendak makan. Sebab Oh. ataupun dia kata awak makan saya, contohnya lah, dia awak tu adalah awak tu maksud dia, saya tu maksudnya awak, itu dia punya terbalik songsang lah. Hmm. Okey. Ah, Doktor pernah berjumpa dengan orang Ya, macam saya ni pernah lah? jumpa. Saya pun tak faham kenapa Ah. dia kata, dia bercakap dengan saya tapi dia kata, awak lupa buku. Saya ingat, saya kata saya tak lupa buku. Yang Oh, maksudnya ialah dia. awak tu saya je, dia nak cakap saya lupa buku tapi dia cakap awak lupa buku. Jadi saya jadi Ah. macam salah faham kan. Salah faham Faham, faham. dalam komunikasi lah, itu maksudnya sini. Hmm. Jadi kalau macam ni, kita sebagai guru atau ibu bapa ataupun orang-orang yang menjaga kanak-kanak ni, dia kena perhatikan jugalah dari segi komunikasi ni, dan kadang-kadang komunikasi ni juga tidak berlaku secara langsung lah. Maksudnya kadang-kadang dia tidak bercakap pun, tapi dia berkomunikasi dengan kita. Hmm. Okay, faham doktor. Itu adalah ciri-ciri umum mengenai autistik ni. Okey, baiklah, Baik. berbalik pada penulisan doktor lah, iaitu buku doktor ni, iaitu rahsia dan keunikan personaliti kanak-kanak autistik di Malaysia ini. Mungkin ramai yang tertanya-tanya apakah yang menarik mengenai buku ini, apakah yang terkandunglah dalam buku ini mengenai autistik. Jadi boleh doktor terangkan sedikit mengenai kandungan yang terdapat dalam buku ni? Tak ada masalah ya, selama yang boleh saya Hmm. ceritakan. Buku ni ada 5 bab. Okey, jadi Mhm. setiap bab tu menceritakan tentang ciri-ciri murid tersebut lah. Jadi saya masukkan di sini dari segi yang pertamanya, lihat dari segi perkembangan kanak-kanak tersebut lah. Maksudnya kadang-kadang kita lihat kenapa kanak-kanak autistik ni usia 6 bulan tidak ada eye contact, kan? Hmm. Usia setahun tidak lagi masih belum boleh memberi senyuman, kan? So kita lihat dari Hmm. segi perkembangan awalnya tu. So sebagai ibu bapa, dia boleh buat satu, lihat milestone perkembangan kanak-kanak lah. So saya Hmm. ceritakan sini, itu dari segi perkembangan psikososial. Mungkin dari segi perkembangan kognitif, tidak boleh lagi memanggil ibu bapa pada usia setahun 5 bulan, kan? Maksudnya dari peringkat awal, itu dari segi Maknanya perkembangan. maksudnya mereka tak So, boleh bercakap ke macam mana doktor? maksudnya dia memang tidak ada bahasa lisan. Memang jangan Ah. terkejut, saya pernah jumpa kadang-kadang autistik ni usianya 7 tahun, belum Mhm. pernah bercakap sepatah pun, termasuklah memanggil Uish. ibunya ibu atau mama. 7 tahun tidak boleh bercakap lagi. Oh. Tetapi mungkin Ui. ibunya tidak sedar sikit kot mungkin perkembangan anaknya itu, jadi ibunya tidak membuat sebarang intervensi atau terapi lah, kan? Hmm. Betul. Jadi kalau dibiarkan maka lama kelamaan kadang-kadang terjadi mute ni, dia membisu tu, maknanya dia faham apa kita cakap tapi dia tidak boleh memberi respon atau tidak boleh menjawab, contohnya ya, okey, kan? Sebabnya dia tidak diberi pendedahan untuk bertutur, mungkin tidak ada Hmm. kan terapi untuknya lah. So dalam buku ni juga saya ceritakan juga tentang ciri-ciri, selain dari ciri-ciri yang 3 tu, juga bagaimana Mhm. kita membantu kanak-kanak autistik ni pulih dari keadaannya, Hmm. macam kita perlu adakan intervensi lah. So Hmm. diterangkan apakah intervensi yang boleh kita lakukan untuk kanak-kanak tersebut. Contohnya kalau tak boleh bertutur, sukar bertutur, apa intervensi yang sesuai.
Okey, jadi yang ini kalau kita pergi terapi, juruterapi akan buat pelbagai teknik lah untuk membolehkan dia betul-betul mungkin dilihat dari segi alat artikulasi kan, contohnya Hmm. bibir, gigi, lidah dan sebagainya lah. Aha. Jadi juruterapi biasanya dia tahulah apa nak buat. Tapi kalau di sekolah kita nak buat intervensi, mungkin kita boleh buat yang mudah-mudah saja. Hmm. Faham. Okey. Jadi itu adalah bentuk intervensi. Contohnya kita suruh dia main-main whistle ke, tiup-tiup whistle kan. Kan itu Mhm. satu cara lah kita nak melatih dia menghembuskan nafas ke, itu intervensi yang kita boleh buat perlahan di sekolah oleh guru-guru. Kalau di rumah pun ibu bapa boleh juga lakukan. Tapi tidak bolehlah kita buat kita melakukan intervensi atau terapi yang secara profesionalnya itu. Mhm. Kerana itu memerlukan pakar yang bertauliah lah. Ah, kiranya ibu bapa ni perlu memantau daripada awal lagi mengenai perkembangan anak-anak mereka lah kan, doktor? Ya, betul. Maksudnya Hmm. dia perlu tahu masa perkembangan kanak-kanak. Jadi dalam buku ni saya ada sebut dalam bab pertama tu saya dah terangkan kalau dari Mhm. segi psikososial apa dia yang normal dengan tidak normal. So kalau dia tidak mencapai Hmm. tahap tu maksudnya sesuatu tidak kena dengan aspek interaksi sosial murid tersebut atau kanak-kanak tersebut lah. Oh, kira semua ni ada dalam buku doktor? Ya, semua ni diterangkan di Ah. buku ini. Kemudian saya juga terangkan apakah pendidikan sesuai untuk kanak-kanak autistik. Maksudnya kadang-kadang ibu bapa memikirkan Hmm. anaknya ni perlukah pergi ke sekolah kan? Sebenarnya Aha. wajib ke sekolah untuk belajar kan? Hmm. Sebab kalau kat Malaysia pun kita memang letakkan setiap kanak-kanak wajib menerima pendidikan formal kan? Hmm. Jadi, Betul betul. dia pada peringkat pendidikan ni Mhm. kita akan lihat juga lah dalam buku terangkan peringkat prasekolahnya macam mana, sekolah rendahnya macam mana, sekolah menengahnya macam mana. Sebab itulah kadang-kadang kerana pandang, jadi kita tak bagi peluang untuk murid-murid ni maju dalam pendidikan hingga ke peringkat lebih tinggi. Dan sekarang ni berdasarkan data yang saya dapat juga sebab saya ada buat kajian tentang autism ni, Aha. sudah ramai murid ataupun pelajar autisme di IPT. Maknanya Ya. anak-anak yang autis dekat IPT. Ya, kalau di UPSI sendiri kita Mhm. ada lebih kurang 8 orang pelajar autism. Oh, ramai juga tu. Ya, Ah. di IPT lah maksudnya yang sedang belajar. Yang sudah Mhm. tamat pun ada. Termasuklah universiti lain, kalau kita lihat Mhm. memang mereka boleh berjaya. Jadi kenapa mereka berjaya? Sebab mungkin satunya ialah ibu bapanya ataupun guru-gurunya sudah daripada awal membantu perkembangan pendidikan mereka di peringkat rendah dan menengah. Hmm. Hmm. Faham faham. Ya. Kemudian selain itu kita juga perlu lakukan intervensi dari segi tingkah laku sebab kadang-kadang kita dapati autistik ni dia ada kelainan tingkah laku atau kepelikan, pelik sikit kan daripada orang biasa. Betul betul. Dari sifat Sebenarnya latih orang. kan kita lihat kan suka bermain jari, suka Hmm. menggaru-garu sampai luka cedera kaki tangan kan. So Hmm. saya pernah buat satu latihan di Mhm. Nasum untuk Biasanya. meningkatkan fungsi tingkah laku murid lah. Saya buat satu program selama 3 bulan. Jadi saya dapati ada kesan yang bagus lah, kesan positif. Contohnya murid Hmm. yang selama ni tidak boleh memegang pensel, kalau di Mhm. sekolah tu saya buat juga, bagaimana nak bantu murid itu boleh pegang pensel, boleh menulis dan sebagainya. Hmm. Itu kita gunakan intervensi psikomotor. Hmm. Ya kan, jadi contohnya senang je Aslam kita boleh buat contohnya Aha. Macam kita mana nak tak ada? bantu dia pegang sebab ada budak autis ini dia sangat sensitif pada benda-benda. Tidak boleh pegang benda basah, tidak boleh pegang benda licin, tidak boleh pegang benda yang Oh. kasar kan. Itu dari segi dia punya psikomotor lah. Aha. Lepas tu macam mana intervensi yang doktor buat tu? Jadi Supaya murid tu boleh pegang pensel apa benda semua ya, tu. saya gunakan beberapa cara. Contohnya pertama saya minta dia main kertas saja. Dia ambil kertas dia Mhm. gumpal-gumpal kertas tu, dia koyak kertas tu. Ah. Itu satu cara intervensi lah tu. Masa setiap hari kita akan bagi dia buat dalam kelas. Contohnya dia koyak kertas, Mhm. dia buat bola. Dia ambil surat khabar, dia keronyok-keronyok kan. Itu contoh lah. Kan? Memanglah sepah Hmm. kan. Betul Tapi betul. walaupun sepah, tapi itu satu proses pembelajaran juga untuk dia kan. Sebab itu satu intervensi. Hmm. Ataupun saya dia main doh saja. Saya minta, misalnya kalau di Nasur tu saya minta murid tu sendiri bancuh doh tu. Bukan cikgu bancuh.
Muda je Dia buat. sendiri yang buat tu? Dia sendiri. Ah. Muda tu ada yang usianya 6 tahun, 7 tahun. Jadi saya pergi ke sana, saya bantu murid-murid ni untuk memberi latihan fokus, latihan psikomotor dan sebagainya. Jadi mereka sini yang mencampurkan tepung, minyak, mereka yang Dia semua? membuatkannya semua dia buat. Memang Ah. comot-comot tetapi lepas tu makin lama dia punya Mhm. jari jemari dia dah makin okey. Dia Oh. makin lembut lah. Itu maksudnya lah. Okay, itu adalah proses untuk pegang Hmm. pensel. Pegang Ya, pensel je macam tu dah? ya itulah. Oi. Nak kita pegang pensilnya bukannya senang tapi itulah Kena main proses. kertas, kena main Ya, dos semua tu. ya betul. Hmm. Jadi kadang-kadang kita kata dulu saya pun marah murid tak pandai pegang Mhm. pensel. Kita pun cikgu pun ambil pensel lah kat jari dia kan. Dia tak Betul. pegang pun dia buang je sebab dia punya otot tu tak boleh. Dia punya saraf tu kan tak boleh nak pegang pensel tu. I see. Ada cikgu yang aktif kan dia balut pensel tu dengan getah kan, dengan Apa tu? getah rubber band tu Aha. supaya murid boleh pegang pensel tu. Oh. Dia licin, dia tak rasa kan. Jadi saya fikirkan mungkin kita buat intervensi lain. Mhm. Bagi dulu dia biasa pegang-pegang benda yang basah macam benda-benda yang Yang macam saya lembut-lembut lah. yang lembut yang macam tu saya buat tu apa tu collage kan. Kulit Aha. telur tu saya minta dia sendiri yang apa ni hancurkan dengan tangan dia. Ah. Jadi kemudian dia tampal pula kulit telur tu dalam collage. Buat bentuk buaya lah, bentuk keram atau ketam. Jadi dia belajar lah tu proses belajar. Hmm. Itu contohnya lah. Menarik. Buku ni sangat menarik. Okay, sesuai untuk semua ni. Ya. Okey, baiklah. Sebelum saya terlupa, bagi para pendengar yang ada soalan yang ingin ditanyakan pada doktor ni, pada doktor, boleh tulis di ruangan chat ya. Mana-mana yang ada soalan yang ingin bertanya mengenai buku beliau, mengenai masalah autism, boleh tulis di ruangan komen. Baiklah doktor. So, untuk yang seterusnya, saya tertanya-tanya, kepada siapakah yang sesuai untuk baca buku ni? Adakah ibu bapa sahaja ke, guru-guru sahaja ke? Macam mana doktor? Sebenarnya buku ni dia bersifat separuh ilmiah. Maksudnya ibu bapa boleh baca, guru-guru, penyelidik, pelajar-pelajar di IPT. Mhm. Malah murid autistik itu sendiri pun boleh membaca. Contohnya pelajar saya itu autistik. Bila Aha. dia masuk di sini SEM 1 dia jumpa saya, dia cakap, doktor saya autism. Saya pun terkejut. Sebab saya kata, kenapa awak memperkenalkan diri awak sebagai autism? Dia pun cakap lah itu ini. Kemudian saya cakap, okey sekarang ni awak kena ada keyakinan diri. Awak anggaplah awak tu bukan autism. Awak adalah orang biasa. Jadi saya minta dia baca buku saya. Bila dia baca tadi, dia adalah ciri-ciri senang semak dan sebagainya lah. Jadi dia kata, oh doktor, selepas saya baca buku ni, saya dah tahu siapa diri saya. Jadi dia kata ada beberapa ciri tu yang tidak ada pada saya. Jadi itulah caranya saya nak membina keyakinan dia supaya dia lebih bersedia untuk berhadapan dengan masyarakat. Jadi bukan semuanya kanak-kanak autistik ni mempunyai ciri-ciri negatif. Ada banyak ciri positif yang boleh membantu meningkatkan keyakinan diri dia kan. Bila dia yakin, dia akan berani berhadapan dengan orang lain. Ya. Jadi dalam hal ini sebagai contoh lah, kenapa kita lihat mungkin pendengar juga pernah melihat anak autism ni bila bersama keluarga di dalam kereta, dia aman damai je, seronok, suka dia. Tapi bila dia keluar dari kereta, contohnya dia pergi ke kedai ataupun dia pergi ke supermarket, dia terus menjerit. Kenapa tu doktor? Kenapa tu kan? Bila dia turun kereta je, dia terus menjerit. Keluar dari kereta, jadi ini berkaitan juga dengan sensory deria yang lain lah. Okey, sebagai contoh di sini, kerana autism, ini pengalaman saya juga, bila dalam bilik belajar, dia tidak boleh mendengar bunyi kipas berpusing. Maksudnya macam mana doktor? Maksudnya Kipas bila berpusing? kipas angin tu berpusing, dia akan menjerit dan minta tutup. Maknanya dia ada masalah sensitiviti dari segi pendengaran. Kemudian yang kedua, murid 7 tahun, mula-mula dia okey, boleh senyum ketawa, tiba-tiba dia terdengar bunyi orang ambil rumput di luar bilik belajar. Dia terus tutup telinga, dia menjerit dengan kuat, kemudian dia terus muntah.
Oh, Jadi sampai macam tu sampai termuntah ya doktor? ya, jadi berdasarkan dua kes ini, saya dapati Mhm. dia ada masalah berkaitan dengan sensitif pendengaran. Maksudnya alat pendengarannya sangat sensitif sehingga dia tidak boleh mendengar bunyi yang sangat kuat, ada bising. Oh. Jadi kes ini saya kaitkan pula dengan murid kanak-kanak tadi yang dalam kereta okey, bila keluar kereta dia terus menjerit, mengamuk, berlari atas lantai dan sebagainya Aha. kan. Sebabnya dia berkaitan dengan masalah sensitif pendengaran tu. Oh, maknanya Dia tak boleh, pendengaran ya, mereka tu sensitif sangat. dia tak boleh dengar bunyi orang horn kereta enjin lah, jadi dia sangat Uish. sensitif. Hmm. Jadi bila keadaan macam tu, dia akan mengamuk lah dari tingkah lakunya, dia akan menolak orang tu ke, dia akan baring di lantai sebab dia tunjukkan dari tingkah laku sebab dia tidak boleh bercakap untuk memberitahu masalah yang dihadapi. Ah. Jadi kadang-kadang kita heran kenapa murid, kenapa kanak-kanak ni, kenapa anak, macam anak-anak katalah, anak saya ni bila keluar kereta ya menjerit. Macam seolah tak nak pergi bersosial. Sebenarnya dia berkaitan dengan juga area pendengaran. Oh, kira kalau dari segi intervensi ni kita beri intervensi pendengaran lah doktor. Maksudnya dalam hal ni kita perlu Mhm. lihat kanak-kanak ni mungkin kita kena biasakan dulu dalam satu keadaan di mana kita nak biasakan dia dengan bunyi Mhm. bunyi benda-benda di persekitaran. Hmm. Contohnya kalau dulu dia belajarnya kan, murid saya ni tak suka Mhm. kipas sebab dia bising. Jadi Aha. mungkin kita boleh bantu dia bunyikan alat muzik, bunyikan muzik buka radio perlahan-lahan dalam kelas. Mula-mula Hmm. perlahan, makin lama makin kuat supaya dia boleh adapt situasi tersebut. Kiranya kalau murid ni, murid yang sensitif dengan kipas ni, hari-hari tutup kipas ke doktor? Macam mana tu? Dan dia memang kita kena tutup kipas sebab kalau buka dia akan menjerit. So Hmm. kena dalam bilik tu kena tukar lah jenis kipas tu ataupun buka aircon kan, ataupun kalau sekolah tak ada Ah. aircon Mhm. beli dia kipas petak tu kan yang tak ada bunyi putaran tu. Ada. Tapi tak kuat mana kiranya kan? Ya. Hmm. Ha. Kira bunyi dia tak kuat lah. Ya, maksud kita kena sesuai kalau dengan dia punya persekitaran tu. Hmm. Ya, kan maksudnya kita nak pastikan murid kita ni boleh adapt dengan situasi dalam keadaan bilik belajar yang macam mana. Hmm. Faham. Saya tengok tadi ada soalan kan? Boleh kita buka? Ni ada. Okey, baiklah. Kita pergi pada sesi soal jawab. Kita pergi pada soalan yang pertama dulu. Okey, yang pertama daripada Aida Sari Lesa. Doktor, kalau masalah emosi seperti mengamuk yang membabitkan anak autism, bagaimana nak tangani? Perlu diturut kehendak atau biarkan sahaja sehingga dia okey sendiri? Macam mana doktor? Okey, kalau dalam kes macam ni, kita kena lihat dulu apakah punca dia mengamuk tu. Kenapa tiba-tiba emosi tak stabil? Kenapa tiba-tiba dia menjerit, dia menangis? Mesti ada sebabnya. Sebab autism ni kalau kita ikut, dia dalam keadaan yang tenang, yang tak peduli ke orang, kan? Yang sentiasa bersendiri, yang tak ada gangguan. Tapi kenapa tiba-tiba dia menjerit, dia mengamuk? Saya bagi contoh juga. Dulu di sekolah, murid ni dia sedang buat kerja sekolah dia, cantik je. Kan? Dia buat saya. Tiba-tiba saya cuba usik dia, saya ambil alat lukisan, saya ambil pensel warna dia. Dia terus menjerit dan dia mengamuk terus. Sebabnya dia marah, kita kacau dia sebab kita ambil barang-barang dia. Itu satu contoh lah. Kiranya kalau ikut dengan contoh doktor tadi yang masuk dalam kereta tu dia diam. Lepas tu kalau keluar tu dia mengamuk tu. Lepas tu kalau macam tu kita biarkan ke macam mana doktor? Biasanya kalau tak boleh lah kita biarkan dia. Maksudnya kita bawa balik masuk dalam kereta tu, tenangkan dia dulu. Mungkin bila masuk dalam kereta dia tenang balik. Kiranya kalau contohnya dia berdua je, contoh mak dia dengan anak autism ni. Kalau dimasukkan anak dia dalam kereta tu baru dia diam, kiranya mak dia tak boleh nak pergi beli barang ke macam mana doktor? Kira balik terus ke macam mana? Kita kena tengoklah dia pergi tu ke mana, nak buat apa. Biasanya ke ibu bapa ni kalau bawa anak autism ni tak pergilah berdua. Dia tak boleh lah pergi berdua orang. Itu sebab nak shopping kan susah. Jadi dia mesti ada kata berempat itu masuk sini lah. Tetapi kalau dalam bilik belajar ni, budak tu mengamuk, marah dan sebagainya, kita kena tengok punca lah kenapa. Biasanya kalau nak pergi shopping tu ibu bapa tak bawa tu anak autism pergi tu akan susah dia balik kan. Kena faham konsep. Maksudnya mungkin dia pergi jalan-jalan nak pergi makan ke KFC ke, itu masuk dalam keadaan beberapa orang lah. Kiranya kalau nak bawa anak autism ni perlu berteman lah.
Ya, Ramai. betul, beberapa orang berteman. Jangan pergi berdua saja. Jadi susah pula nak. Ni kan kita tak tahu sebab apa. Hmm. Autism ni kadang-kadang dia bertindak di luar jangkaan. Di luar Betul. sangkaan kita kan. Ya. Betul. Saya pernah tengok tu dekat Pasar Malam. Ini saya cerita sajalah. Mhm. Ketika sedang membeli belah, kebetulan itu jadi depan saya. Yes, Mhm. bapaknya bawa anaknya berdua saja. Ada orang jual apa tu apam balik. Anaknya nak Aha. beli apam balik, bapaknya kata tak payah sebab dah lewat. Saya dengar Aha. mereka cakap, anaknya terus baring di atas jalan raya. Kaki-kaki Mengamuk. jerit-jerit sebabnya Aha. bapaknya tak nak beli apam balik tu. Depan Allah. saya pun tiba-tiba sebab saya pun nak beli juga tapi inilah Aha. keadaan ni kan. Di situ terkejut, kenapa budak tu kenapa tiba-tiba terus baring atas jalan raya menjerit sebab kalau budak tu dah besar tu. Saya kan dalam usia Mhm. 10 atau 11 tahun. Kalau budak normal 10-11 tahun dia takkan buat macam tu kan. Betul-betul. Biasanya dia Ya, diam, lepas tu dia sedih. ataupun ya 10-11 tahun ni dah kalaupun 8 tahun pun dia takkan buat macam tu kan. Betul-betul. Jadi kali budak ni saya tengok tiba-tiba kenapa dah terbaring atas jalan raya Mhm. menjerit sebabnya bapak tak nak beli apa balik. Itu kita boleh nampak lah ciri-ciri ada ciri. Mungkin bapaknya tahu anak itu ada ciri-ciri autism sikit tingkah laku Mhm. kan. Ini beberapa contoh lah maksudnya situasi sekitar yang berlaku yang menyebabkan anak-anak tu bertindak di luar jangkaan. Kira yang tadi tu kalau anak dia mengamuk tu ayah dibelikan ke terus balik Doktor? Itu saya pun dah disebabkan saya pun kenal Aha. orang, jadi saya pun tak tunggu lagi sebab saya tidak mau menjatuhkan air muka je lah. Jadi pun Aha. mungkin dia tahulah apa nak buat untuk anak dia kan. Mhm. So, saya tak tunggu situ lagi lah. Okay, jadi ini maksudnya kalau selalu kita kata ada emosi lah, tetapi sebenarnya kita kena lihat juga punca kenapa. Sebab masa saya buat kajian ni pun murid umur 8 tahun Mhm. macam tu juga sehingga saya terpaksa duduk bersamanya di atas lantai untuk dapat data daripada dia. Sebab sama kita kan. Sebabnya Sampai sana. isu sama juga lah sebab murid ni pergi ke sekolah pagi. Aha. Kemudian dalam belajar dia nak minum air. Cikgu cakap sekarang tak boleh minum air. Sekarang nak belajar. Dia terus mengamuk lah masa tu. Terus baring atas lantai. Mhm. Dan ya menangis macam dan sebagainya. Sebab apa? Dia tidak diberi minum air. Maksudnya lah. Kiranya kalau dia mengamuk sampai nak minum air tu, cikgu tu buat macam mana? Dalam keadaan macam tu, dia kena pujuk lah. Pujuk pelan-pelan supaya dia cool down. Kan? Kristi memang tak boleh minum air ya Doktor? Dah, kita beri minum air lah lepas tu. Maksudnya tapi jangan bagi masa tu juga sebab dalam keadaan emosi terganggu tu kalau dia bagi dia akan buang semua bendanya. Faham. Jadi tunggu dia cool dulu. Kita relax, kita tenang. Okay, puji-puji dia sikit. Okay, baik itu ni. Lepas tu kita bagi air kat dia. Kemudian dia akan cool lah. Jangan masa dia menjerit tu you bagi, dia bagi air tu dibuang ni kan. Sebabnya dia emosi tak stabil masa tu. Jadi kena saya harap Puan Aida Sari ni mungkin boleh terima kot jawapan tu kan. Kalau mengamuk lihat puncanya kenapa, kemudian cuba atasi punca itu. Ya betul. Dan kita tak boleh biarkan dia sendirian hilangkan emosi dia tu sebab nanti dia rasa tidak diberi perhatian. Sebab autism ni kebanyakannya manja. Jadi kenalah beri perhatian maksudnya kita Perhatian cuma lebih lah. kita cuma pujuk hati je, pujuk dia macam mana lah. Okay. Okay, baiklah itu adalah soalan pertama sudah dijawab oleh doktor. Baiklah kita pergi pada soalan kedua iaitu Wan Juliana binti Wan Yusof. Ya, dia tanya, Assalamualaikum doktor, nak tanya bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah tingkah laku pelajar yang suka jongkang-jongkit kerusi. Ini jongkang-jongkit kerusi yang duduk dua kursi tu lah. Sehingga mereka terjatuh dan tercedera. Macam mana tu doktor? Terima kasih. Okay, baik. Okay, Puan Julana ya. Ini memang apa saya pernah hadapi murid yang macam ni lah. Dulu saya hadapi murid saya macam ni. Dia duduk atas kerusi. Sepatutnya kerusi tu kita duduk ke depan. Dia duduk ke belakang. So yang apa tu? Dia menghadap ke belakang. Kemudian dia jongkak-jongkak ke kerusi tu. Dia boleh macam buat kuda main kan. Itu kan. Jadi budak yang macam ni biasanya bila kat tingkah laku seperti ini menunjukkan bahawa dia tidak fokus kepada apa yang kita sedang buat lah. Saya duduk kursi tu, saya pujuk dia, saya pergi kepada dia, saya kata okay, bagi dia sesuatu benda untuk alihkan perhatian dia.
Ah, Jadi maksudnya kita mungkin minta dia duduk depan, letak barang mainan ke apa atas meja dia. Okay. saya. Jadi bila dia nampak benda baru atas meja dia yang dia suka tu, jadi dia tak jongkak-jongkik lah. Sebab bila dia free sangat, dia akan buat benda-benda yang dia suka kan. Dia jongkak-jongkik lah itu lah ini kan. Tapi kalau macam tu, saya pergi dengan budak ni, saya kata okay, dia suka main apa tu, yang tampar-tampar tu pergi apa Aslam? Yang puzzle tu ke apa Doktor? Puzzle kan. Ah, Bagi puzzle pada dia, kemudian pusingkan kursi dia. Minta dia main puzzle. Kita puji lah ini kita mungkin kita boleh buat salah. Jadi dia kata, dia akan tunjuk dia pandai. Dia buat, ni dia buat betul, kita buat salah. Jadi kita nak alihkan perhatian dia tu daripada jongkak-jongkik tu, suruh dia buat sesuatu. Dan kena carilah benda yang dia minat tu, dia minat buat apa kan. Oh, kira itu cara untuk kita alihkan perhatian dia lah Doktor kan? Ya. Okay. Baiklah, saya rasa itu dah menjawab soalan mengenai cara untuk atasi murid yang bermasalah sedemikian. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada ni Syafiqah Uthman. Dia tanya, macam mana nak bagi kanak-kanak autism ni makan makanan yang berkhasiat? Sebab ada di antara mereka ni suka makan makanan fast food lah kiranya. KFC, McD, semua tu. Jadi, kalau sehari tu kalau kita tak bagi tu, dia akan mengamuk, mood dia down. Macam mana tu Doktor? Okey, ini pemakanan lah berkaitan dengan Dari segi pemakanan. Ya, memang betul lah kadang-kadang bukan kata kanak-kanak autism, kanak-kanak biasa pun suka sangat fast food kan. Ya, Betul. di KFC kan. Jadi sebenarnya kalau macam di sekolah tu, macam ni saya cakap di sekolah ataupun di rumah lah, ibu bapa boleh gantikan fast food yang dibeli tu dengan buat sendiri. Maknanya maknya dia goreng sendiri fast food. Ya, boleh buat sendiri. Itu senang je, kita boleh masak sendiri. Kalau masak sendiri kita tak masuklah bahan-bahan yang ni nak bagi sedap apa panggil tu? Apa tu? MFG semua tu kan. Kita tak boleh masuk itu. Kita masuk makanan yang biasa. Okey, kalau macam dia suka Maggi. Okey, Maggi tu memang tak bagus kan untuk kesihatan kan. Kalau kita nak ganti dengan makanan yang lain, kita kena buat makanan serupa seperti itu jugalah. Tapi bukan bahan. Okey, contohnya kalau fast food KFC tu ayam kita goreng sendiri, kita buat sendiri. Okey, macam Maggi ni jadi kebiasaan tak nak makan nasi, nak makan Maggi saja kan. Maggi tu makin lama kita boleh jangan masukkan perencah-perencahnya tu. Kan? Jadi masukkan Maggi kosong saja. Dan Maggi tu pula mesti dia rebus dahulu, buangkan dia punya air, minyak semua tu kan, biar dia kosong, betul-betul kosong. Tapi kalau dia still mengamuk tu macam mana? Dia kata dia nak perencah dia semua tu macam mana tu? Dalam hal ni sebab kita kena tengok keadaan budak tu lah. Kalau macam dia kata mengamuk sebab tak dapat Maggi kan, kadang-kadang dia tak rasa pun dia makan tu. Tak dapat benda tu yang ada perasa dengan Maggi yang tak ada perasa. Ada tak dia tolak dua-dua kan? Okey, kalau hari kedua bagi Maggi yang tak ada perasa langsung, dia makan tak? Okay, so kalau dia boleh makan Maggi yang tak ada perasa tu, maksudnya dia boleh adapt dengan makanan yang tak ada perencah lah. Jadi mungkin cikgu-cikgu ataupun di tadika boleh ubah sesuai lah penyediaan makanan tersebut. Dan lama-lama bila dia rasa kosong, kita boleh tukarkan Maggi tu kepada spaghetti kan, maksudnya yang tak ada perencah, yang kosong. Kan? Supaya dia boleh hindarkan makanan yang fast food yang ada perencah tu, yang bahayanya tu. Betul tu. Kiranya kita tukar tu slow-slow. Maksudnya kalau pada Maggi kari tu kita tukar Maggi kosong, lepas tu tukar kepada spaghetti macam tu kan? Ya, maksudnya kita alihkan makanannya tu. Maksudnya lama-lama dia tak makan lagi lah KFC yang dibeli, yang dibuat di kedai kan tak sihat kan. Ayam tu tak ada masalah, cuma penyediaan saja kan. Jadi kalau dari segi perencah dia tu lah. Dia masukkan macam-macam. Tapi kalau kita buat sendiri, kita guna bahan sendiri, jadi tak menjadi isu kat sini kan. Ini satu cara sajalah, tapi mungkinlah sebab kita tidak berada dalam situasi di mana ibu-ibu ataupun puan-puan ini berada kan. Ini cuma satu pendapat. Sebab dari segi pemakanan di sekolah tu, dulu saya juga melihat juga pelajar ini tidak makan. Ada yang makan tu tidak mengunyah, terus telan saja.
Okey, dia tak suka makanan kat sekolah. Dia tak Dia kunyah, makan. dia tak nak makan, dia tak kunyah, dia telan tu apa banyak. Jadi kita kena Mhm. fikirkan sesuatu lah. Kita nak, ya memang susah benda ni kan, sebab makanan ni sesuatu yang Mhm. bersifat sangat subjektif lah, bergantung kepada individu kan. Dan kita tak Mhm. boleh paksa orang tu makan benda yang dia tak suka kan. Betul So, betul. kita kena buat adaptasi lah, asimilasi dan adaptasi, perlahan-lahan cuba tukarkan dia punya selera pemakanan tu lah. Ah, okey. Baiklah doktor, kita bagi 2 soalan lagi boleh tak? 2 lagi. Boleh? Okey, kita bagi pada Mazura Mokhtar. Ya. Assalamualaikum doktor, dia nak tanya terdapat beberapa kategori autism, antaranya autistic Kenner, Asperger dan Rex. Boleh tak doktor jelaskan secara terperinci, sedikitlah secara terperinci mengenai setiap Hmm. kategori tersebut? Okey, sebenarnya kalau kita lihat ni yang Puan ni berikan, Mhm. kerana Asperger Rex ni adalah ciri-ciri yang dululah, yang lama dulu, yang tradisional, yang Ah. klasik kan. Ciri-ciri Mhm. klasik memang dia bahagikan, tapi kalau dalam buku saya ni pun, muka Aha. satu kedua tu memang ada diterangkan sedikit tentang Kenner tu macam mana kan, Mhm. Asperger tu macam mana. Tapi kalau ikut DSM-5 yang DSM apa tu diagnostik tu, statistik Aha. tu, dia orang sekarang dia suruh ubah sesuai sikit dia punya definisi tu. Sekarang ni dia Ah. tidak lagi meletakkan Kenner ke Asperger, tapi dilihat dalam konteks social emosi, social communication kan, dia letak dalam konteks tu. Sebab dia kata kalau Kenner ni susah nak identify. Contoh Ah. Asperger tu kalau ikut yang dulunya perilaku ni, dia ada kelemahan dari segi komunikasi dan sebagainya lah. Okay. Mhm. Tapi kita tak boleh nak letakkan dia punya apa tu branding tu, kita tak boleh letak Asperger kategori ni macam Aha. ni kan. Sebab kadang-kadang dalam Asperger tu ada Rex. Ah. Faham, Jadi faham. sekarang ni definisi terbaru ni dia orang dah nak dia ubah sesuai sikit, dia tukarkan, dia tidak mau letakkan sebagai itu. Tapi dalam buku ni ada juga diterangkan tentang Asperger Mhm. juga. Kerana dikatakan Asperger ni sangatlah bijak dan semuanya kan, cuma dia ada masalah komunikasi. Tapi tahap Mhm. intelektualnya tidak diterangkan. Ah. Dan dalam ciri-ciri Asperger ni juga terdapat dalam ciri-ciri Kenner, dia bertindih, dia overlap. Kiranya yang Hmm. yang tradisional ni dah diubah suai lah lagi doktor. Maksudnya sekarang ni dia orang cuba untuk dia orang adaptasikan dia punya Mhm. definisi tu dan ciri-ciri tu lah. Sekarang dia fokus Hmm. kepada 3 aspek utama lah, komunikasi, lihat dalam konteks komunikasi, Mhm. kalau lihat konteks social interaction dan juga tingkah laku. Ah. Faham, faham. Jadi saya harap yang tu dah jawab soalan Puan Mazura Mokhtar ya. Okey, baiklah kita pergi pada soalan yang terakhir iaitu Suryana. Ini ada 3 lagi soalan doktor. Doktor nak Hmm. semua ke macam mana doktor? Ada lagi 3 Boleh kan? semua? Mungkin kita baca Ada lagi semua 3. sebab 3 lagi je. Mungkin tak okey. Okey, memandangkan doktor ada masa lagi. Jadi Hmm. yang Suryananan. Okey. Assalamualaikum doktor. Bagaimanakah cara untuk mengatasi murid yang suka mengamuk, cederakan diri, mengasari murid lain? Kira dia ni nak kata hyperaktif, bukan hyperaktif. Kira selalu cederakan diri sendiri dan orang persekitaran mereka. Jadi murid ni agak sukar untuk dipujuk kecuali parents yang pujuk. Macam mana tu? Ada pelbagai cara dah guna tapi tak berjaya. Ya, ini mungkin lihat juga Puan Sulaiman yang mungkin murid ni kita tak tahulah mungkin usianya berapa. Mhm. Okey, dia punya persekitaran di rumah dengan di sekolah tu macam mana. Kadang-kadang budak ni budak-budak ni kan dia sunat parent je semua. Maknanya dia terlalu bergantung kepada parent dan dia kurang sangat berinteraksi sosial dengan orang luar. Jadi bagi dia ibu bapanya lah yang boleh mengatasi semua masalahnya lah kan. Dan mungkin Mhm. juga ciri budak ni berkaitan dengan psikososial juga lah. Maksudnya dari hubungan di rumah dengan di luar tu yang tidak seimbang lah. Sebab tu kadang-kadang kita perlu fikir juga kadang-kadang autistik ni jangan selalu dibiarkan berada di rumah sahaja, perlu juga dibawa keluar berhadapan dengan masyarakat di luar lah kan. Sebabnya kalau Mhm. dia mengamuk ni mesti gelap punca, kenapa dia nak mengamuk. Kalau Betul kat betul. sekolah tu kalau tak ada sebab dia takkan mengamuk. Jadi Hmm. kena tengok dulu punca menyebabkan dia mengamuk kan, macam Kiranya saya cakap tadi. Ya.
Okey. Kalau yang berkaitan dengan soalan tadi, kalau dia mencederakan murid tu, mungkin contoh kan dia satu kelas tu 5 orang dan dia tak suka dengan kawan-kawan dia tu. Lepas tu dia akan pukul. Macam mana tu? Kita nak asingkan dia kelas lain ke macam mana tu? Biasanya kan dulu selalu orang cakap, boleh tak kita Mhm. buat kaedah Mhm. pengasingan kan? Aha tu. Sebenarnya kaedah pengasingan tu kadang beri side effect dari segi emosi sebab dia rasa tidak diperlukan. Kadang-kadang dia Hmm. mengamuk tu dia nak tarik perhatian. Jadi kita tahu, sebab tu saya cakap kita tak tahu puncanya itu kenapa. Mungkin cikgu ni dalam kelas tu ada 5 orang, cikgu cakap kan 5 orang. Aha. Mungkin cikgu ni terlalu beri perhatian pada 2 orang. Jadi dia tak dapat Hmm. perhatian. Jadi sebab tu dia rasa macam tak diperlukan. Sedangkan di rumah, mak dia Aha. selalu beri perhatian kat dia sebab di rumah dia hanya seorang kan. Hmm. Dia punya pemikiran mengatakan bahawa kenapa dia tak diberi perhatian, kenapa cikgu tak pedulikan dia, kenapa cikgu selalu marah dia dan sebagainya. Bahkan kawan-kawan lain cikgu suka. Jadi dia cuba buat tindakan yang boleh menyebabkan kita bagi perhatian pada dia. Okey, susah juga macam tu. Kalau Nah, semua susahnya ya. semua semua murid tu yang lima-lima tu macam tu, macam mana tu? Lagi susah lah kiranya kan? Nah, ya, jadi itulah mesti kena lihat tu kenapa dia mengamuk tu, puncanya kenapa. Kalau Hmm. kita dah tahu puncanya, maksudnya kita jangan buat lagi lah punca tu, kita jangan wujudkan punca tu lagi. Kena samakan Hmm. beri sama perhatian lah pada mereka ni. Yang penting lihat puncanya tu, kenapa budak ni Punca mengamuk. dia. Ya, ya, Hmm. okey. Okay, kalau gaduh tu macam mana tu? Sebab kalau apa yang saya tengok lah kan, kalau murid autism ni kalau dah bergaduh ni, susah nak berbaik. Jadi kalau datang sekolahnya asyik nak gaduh je. Macam mana tu? Itulah saya kata, tengok peribadi budak tu dulu. Tengok budak Hmm. tu macam mana, kenapa, puncanya tu kenapa dia nak bergaduh. Hmm. Kadang sebab benda ni, setiap orang ada benda yang tidak sama. Sebab itu kata budak UST ni rahsia dan keunikan. Banyak rahsia dan Mhm. banyak keunikan yang kita tak tahu. Jadi sekarang ni, kalau saya nak minta saya cadangan, saya tak melihat keadaan budak tu depan mata saya lagi. Saya tak tahu benda kan. Betul. Jadi ibu bapa ataupun ni lebih banyak membaca. Macam dalam buku ni dia bagi macam-macam cadangan. Ada 2 buku. Satu lagi adalah buku yang terkini yang baru Mhm. terbit 2021. Aha. Ini buku ni tentang rawatan. Nampak tak? Tak nampak. Oh, tak nampak pula. Rawatan alternatif untuk kanak-kanak autistik. Yang ni memang ada banyak. Yang ni buku ni tebal. Buku ni macam-macam dia bagi kaedah rawatan alternatif. Buku ni terbitan Universiti Sains Malaysia, baru terbit 2021 dan diterangkan rawatan alternatif untuk kanak-kanak autistik. Kalau dia mengamuk apa semua ada kat buku ni lah. Jadi buku yang rahsia Mhm. dan klinikan ni hanya ciri-ciri umum saja. Mana siapa yang nak tahu mengenai kiri tu boleh tengok dekat rahsia dan klinikan ni kan Ya, betul. ya, Kalau untuk rawatan alternatif ni ya. untuk kita intervensi murid tersebut. Ya, betul. Sangat betul. Jadi semua ciri psikomotor ke, tingkah laku semua, apakah rawatan alternatif kita boleh lakukan. So mungkin buku rujuk, ibu bapa atau guru boleh rujuk buku ni dan nak tengok apa yang boleh dilakukan. Okey. Okey, soalan seterusnya Aslam ni dah lama ni. Soalan ni yang last ni Doktor ya. Dia nak tanya macam mana cara untuk kita menarik minat autism ni untuk makan makanan yang berat seperti nasi, sebab ada kalangan murid ni suka makan makanan ringan. Kira ni macam soalan tadi tu. Lebih kurang macam Yang tadi makan lah. fast food tu. Yang makan fast food tu. Jadi dia ni macam memang dah tak nak terus. Dah tak nak makan nasi semua tu, dia nak makan fast food je. Macam mana tu Doktor? Dia keras. Sebenarnya soalan kalau yang berkaitan dengan pemakanan, Pemakanan. dietary, okay? Ya, Ini sebaiknya rujuk dietitian lah, maksudnya kena rujuk pakar pemakanan sebab saya ni lebih kepada pendidikan kan. Jadi saya betul. bagi idea yang salah pula, ini susah lah. Sebab kadang-kadang budak-budak ni kenapa tak nak, sebagai contoh sajalah sebagai jawapan ni, kenapa kadang-kadang tak mau makan makanan berat sebenarnya. Jadi kalau lihat dari segi sistem kita panggil sistem penghadaman, sistem dalam badan kan, sistem usia tu lah. Perlu itu. Kadang-kadang budak-budak ni, contoh lah, ini contoh sajalah, saya tak katakan ini yang boleh dilakukan. Yang betul lah. Mungkin kalau perutnya banyak asid, dia akan menolak jenis makanan yang dia tak suka lah. Maksudnya dia dalam perut ada enzim kan, ada banyak kan setiap manusia tidak sama kan.
Betul. Mungkin daripada kecil dia sudah diberikan makanan seperti itu, banyak minum, jadi bila besar perut dia itu tidak boleh adapt makanan lain selain daripada makanan yang dia suka. Hmm. Maksudnya dia boleh lebih pada proses dalam perut dia tu. Okey, apa yang dah dimakan sejak kecil doktor? Dia tak macam kita lah, kalau Mhm. selalu makan nasi, tiba-tiba disuruh kita hari-hari makan apa tu capati tu tak boleh kan. Tu jadi Ha, selera lain lah. Kira kita soalan pun dia lah. tak nak. Betul. Jadi maksudnya dia cakap amalan sedia ada. Mungkin daripada kecil tu dia sudah dibiasakan makan macam tu, sebab kadang-kadang budak-budak ni bila kecil-kecil tu menangis je, ibu bapa bagi KFC, menangis bagi KFC, jadi dia tak biasa kan. Jadi perutnya tak boleh terima makanan lain selain daripada itulah. Hmm. Jadi kalau macam ni, okay, menangis dia bagi jajan, nak bagi dia diam menangis kan. Jadi Itu. dia sentiasa diberi makanan seperti itu. Jadi maksudnya kebiasaan makanan tu mempengaruhi dia punya diet lah. Dia Ya, betul. kan, betul tak? Macam kita lah. Betul. Kalau hari-hari makan nasi, tiba-tiba disuruh makan Maggi tu tak lalu kan, contohlah kan. Betul. Jadi ini Ada. maksud, betul kan? Jadi ini dari segi logiknya kan. So Ha, saya rasa dah ni mungkin ibu bapa perlu berbincang dengan pakar dietary lah, maksudnya pakar pemakanan diet ni. faham. Macam mana mungkin dia perlukan juga proses macam kita buat lah, proses macam cakap, perut kita tu proses kita buat apa ni? Proses adaptasi lah untuk dia Sesuaikan biasakan balik. diri. Sesuaikan. Pembersihan kan. Ha. Okey. Itu saya juga soalannya, okey. Okey, jadi saya rasa itu adalah semua soalannya. Baiklah. Kita dah nak ke akhir program tentang bual bicara bersama doktor. Okey, baiklah. Sebelum kita tutup ni, kita nak dengarlah sikit apakah harapan doktor kepada para pendengar ni mengenai kanak-kanak autism ni. Okey, sebenarnya kanak-kanak autism ni satu anugerah istimewa, dan saya memang bila saya mula nak buat kajian, bila saya mengajar ni, saya buat satu keistimewaan yang ada pada mereka yang tidak ada pada kita. Itu sajalah. Jadi sayangilah mereka, bagi perhatian, kerana itulah salah satu caranya untuk kita mendekati mereka, sebab mereka ni tak boleh dibiarkan begitu saja kan. Mereka tak boleh, ada yang tidak boleh berfikir secara rasional kan. Jadi walau bagaimanapun keadaannya itu, kita sebagai anggota masyarakat ni harus memberi sokongan, support lah. Kalau di sekolah, cikgu-cikgu harus memberi sokongan. Okay. Kalau di rumah tentu lagi ibu bapa dan keluarga kan. Kalau jiran tetangga, jiran-jiran. Ada satu kes tu, masa saya buat kajian juga, dia bagi tahu ibu ni mengadu menangis-nangis. Jiran tetangga, ini masa dululah, masa saya belajar 2005, saya lama. Jiran-jiran tidak boleh terima keadaan anaknya dan takut anaknya itu nanti terkenan pada anak mereka, avoid dia, avoid, tak mau tengok muka dan sebagainya. Itu satu sikap yang negatif lah, persepsi negatif. Ya, jadi kesialan. Jadi sekarang ni mungkin masyarakat dah berubah, dah banyak pun maklumat kita dapat dari social media. Ya, betul. Jadi sekarang ni mungkin persepsi masyarakat pun dah berubah. Sebenarnya autism bukan penyakit yang boleh berjangkit. Betul. Jadi tak perlu takut lah, sebab itu mungkin satu nanti mereka lebih baik dari kita. Mungkin tak baik di dunia, baik di akhirat kan. Ya, betul. Yang mereka ni jenis tak mengata orang, tak apa-apa kan. Jadi orang ni orang yang baik, suci. Sebab tu kita kata anak istimewa ni calon ahli syurga kan. Betul. Jadi kita ni berdampinglah dengan mereka, mungkin kita mendapat tempias mereka itu kan. Amin. Ya. Okey, baiklah. Okey, di sini kita dah sampai ke akhir program, dan apa yang saya dapat simpulkan di sini mengenai buku doktor ada kat sini ada dua buku, iaitu Rahsia dan Keunikan Personaliti Kanak-kanak Autistik dari Malaysia, iaitu kita tengok apakah ciri-ciri umum, apakah intervensi yang boleh mereka dapat. Dan buku yang kedua adalah Rawatan Alternatif bagi Kanak-kanak Autistik di Malaysia. Jadi buku yang kedua ini mengenai intervensi ataupun rawatan yang boleh kita berikan kepada mereka. Okey, baiklah. Saya rasa setakat itu sahaja sesi temu bual kita pada pagi ini, ya doktor? Ya. Boleh? Okey. Jadi saya rasa apa yang kurang itu daripada kelemahan kami sendiri, dan sebelum itu saya mohon maaf sekali lagi mengenai masalah teknikal di FB Live kami kerana tidak mengeluarkan suara
Padahal kami dah bersiaran selama 30 minit. Tapi kami dapat tahu bahawa masalah tersebut ada masalah mengenai sound ya. Jadi kita boleh beralih kepada Google Meet. Okey, baiklah, yang kurang itu daripada kelemahan kami, dan yang lebih itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih kepada penulis kita iaitu Dr. Nurfisha binti Mak Rabi kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Okey, Ya, baik, seterusnya sama-sama. terima kasih juga kepada para pendengar kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Dan bagi siapa-siapa, maafkan saya. Okey. Jadi setakat itu saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, Doktor. Terima kasih, Doktor. Ya, baik.